Sebab itu di Gaza, Gaza ni kalau kita berjalan dari Batu Cave sampai Putrajaya saja luasnya. Luasnya lebih kurang Bandar Melaka. Bukan negeri Melaka luas, tapi Bandar Melaka. Seluas Bandar Melaka, tapi ada populasi 2 juta manusia. Sebab itu tidak ada rumah yang single, rumahnya banyak bertingkat-tingkat. Dan kalau tengok, saya percaya dalam dewan ini, dalam surau ini ramai intelektual, ramai ustaz-ustaz juga. Kita tengok rumah orang Arab ni, dia bertingkat-tingkat. Makin kalau anak ni kahwin, dia tambah lagi. Jadi bila satu rumah dibom, dia akan memusnahkan rangkaian silsilah keluarga yang besar. Dan ada seorang, sekarang ni kalau di Malaysia lebih kurang 600 pelajar dari Gaza. Dari Palestin, dari Gaza saja ada 600 orang yang baru sampai 7 hari bulan. Bila keluar airport baru dapat berita, sampai KLIA baru dapat berita ada serangan. Dan ada yang betul-betul merayu, Fitri, can you help me, I want to back to Gaza, I want to syahid. Sebab yalah, tak dapat kontak keluarga kan. Kita pun kalau tak dapat kontak family mesti rasa, sebab pernah juga dia tengok berita-berita, rupanya ini abang ipar, esoknya kakak ipar, lepas tu anak saudara. Kalau kita tengok di media sosial pun, doktor yang bertugas pun, kita tengah bertugas, kita tengok ada orang berlari membawa budak kecil, rupanya tu anak dia. Dia pun, sebab anak tu pun, ya Allah, yang paling saya terkesan, seorang ibu yang menjerit-jerit kerana malam itu mereka tak boleh tidur. Sebab kalau tidur bermaksud kematian ataupun hilang anggota badan, dibom. Jadi rumah atas kena turun ke bawah, berhimpit-himpit. Anak kecil mana tahu apa, dia tahu budak-budak kecil ni kalau sakit ke, lapar ke, dia hanya akan tidur. Tidur itu mungkin dah tak bangun lagi. Dan seorang bapa yang cuba menggali runtuhan, sebab ada 4 anak di dalam tu. Ada seorang bapa yang kahwin, yang menantikan sehingga 13 tahun. Jadi buat perubatan, buat IVF, dapat 4 kembar, mati, ya, mati. Dan ada seorang bapa yang gali guna tangan, mana boleh. Bayangkan kalau flat kita ni 14 tingkat runtuh, nak gali guna tangan memang tak dapat lah. Dia masih mengharap pagi sampai malam. Kalau nak tengok visual tu, masih mengharapkan, masih memanggil anak dia. Sampai kita tengok ni pun dah menangis kan. Seorang ibu kata, mana anak aku nak pergi makan. Malam tu anak dia menangis sebab kelaparan. Orang dah hirup pikuk semua. Tetapi dia kata, aku nak bagi anak aku makan, aku lapar, umur 2 tahun. Tetapi bom telah makan anak dia terlebih dahulu. Dan kita tengok anak-anak yang cuba mencari bapa dia dah tak ada, yang tinggal nampak kaki. Yang paling saya sedih, ada seorang budak kecil tu, dia cari abang dia yang umur 6 tahun, dan dia jumpa rambut dan sisi kulit je, tapi dia dapat detect itu abang dia. Dan mereka ni hubungan, sebabkan mereka ni penjara, umpama penjara yang terbesar, mereka akrab, rapat, kenal sama mereka. Jadi sekalipun diuji, yang hebatnya mereka ni sekalipun diuji, tetap mahu dirikan solat juga. Dan sehingga ke hari ini lebih 40 masjid telah pun dimusnahkan. Dan saya pun pelik, kita ni orang Islam kan, bila masjid ke surau diruntuhkan mesti ada rasa marah. Tapi saya tengok masih ada orang kita yang bersifat neutral, katanya macam tak ada apa-apa, macam malah biasa, dia orang tu dah lama, dah ribuan tahun dah berperang, jadi tak ada apa pun. Dan ketika saya terlibat sebagai pengacara majlis untuk himpunan di stadium, saya ingat perkataan yang paling banyak dilontarkan di situ ialah takbir Allahu Akbar. Tapi dia kata ada seorang influencer ni, saya tak boleh reveal siapa, dia kata buat malu Malaysia je, terpekik terlolong. Sedangkan kita bukan terpekik terlolong. Yang India pun, ketua SAMI ke, ketua Kristian pun datang untuk, sebab ini bukan saja tentang isu akidah, tapi isu tentang kemanusiaan.